minta sedikit gambaran untuk memahamkan kepada saya kenapa Syafi'i selalu emphasize on semayang ni kena lebih balik, semayang ni kena lebih balik, kerana dia melihat semua ibadah tu connected each other dan macam yang saya terangkan tadi lah. So that is the first part yang saya nak share dengan saudara-saudari berkenaan dengan apa yang telah dibentangkan oleh Prof kita tadi untuk memudahkan sedikit kita melihat di manakah letaknya ataupun punca kepada hukum hakam menjadi macam tu. Baik, saya proceed kepada few slides yang awal kerana sebenarnya ketika saya menyiapkan slide untuk tajuk pagi ini, saya memanfaatkan slide yang telah disediakan oleh Prof apabila jawatankuasa email kepada saya, especially gambar-gambar yang saya tak ada sebab saya bekerja di IJN, which is still pun masih baru, saya start awal tahun ni. Jadi di IJN ni dia punya pesakit dia, pattern dia lebih kurang sama saja kerana dia very specific, specialized hospital dan apa ni, cardiothoracic. So jadi biasanya angiogram, lepas tu bypass, angiogram, bypass. Adalah sekali-sekala patient yang terlalu lemah jantungnya dalam keadaan dia mengandung, so kena buat cesarean untuk. Adalah pula satu dua kes pelik-pelik. Jadi kes-kes yang ganas-ganas macam dalam gambar-gambar tadi tu saya jarang tengok. Jadi saya tak ada source dia, so bila dapat daripada saya manfaatkan dan saya cantumkan. Jadi kertas kerja yang telah saya sediakan itu sedikit sebanyak memperincikan ataupun menuliskan apa yang Prof sebut tapi tak tertulis dalam slide yang asal. So it's a kind of complementing each other, dan I praise Allah SWT for that kind of outcome daripada apa yang berlaku lah. Okey, jadi sedikit saya sentuh. Saya rasa bila kita nak sebut tentang hukum hakam dan sebagainya, kita kena betulkan persepsi kita terhadap hukum. Sebab kita mungkin boleh fikir, kenapa nak susah fikir tentang yang ni boleh buat, tak boleh buat, ini halal, ini haram dan sebagainya. Dan benda ni fasih, menyusahkan kita. Sampai akhirnya, saya rasa mungkin ada setengah hospital, bukanlah maksud nak berbuat sana, mungkin ada setengah intentionally tak nak Ustaz. Sebab nanti menyusahkan. Bebek dia open macam itu saja. So kita kena faham kenapa kita nak concern dengan masalah hukum hakam ketika berurusan dengan pesakit. Something yang saya kena fikirkan sungguh-sungguh untuk menentukan approach saya betul terhadap pesakit. Kenapa saya kata macam tu? Katakanlah pesakit baru lepas bypass, selepas sehari dia dah conscious, saya datang jumpa dia, Assalamualaikum Pakcik, apa khabar pagi ni? Pakcik dah semayang? Kalau Pakcik tak tahu semayang, saya boleh tolong ajarkan macam mana cara semayang. Saya jumpa patient tu dengan niat untuk tolong dia, but I might be the most effective cause of death for the patient. Because untuk dengar ceramah will be the last thing yang patient nak dengar ketika dia sedang dalam keadaan yang macam tu. So sebab tu saya fikir, saya rasa untuk kita bincang benda ni kena banyak buat di luar hospital, rather di dalam hospital. Saya bagi kuliah maghrib di masjid, kadang-kadang satu tempat, kadang-kadang saya ambil peluang untuk explain benda ni. Sebab untuk bincang tentang hukum, kena bincang masa orang tengah sihat. Masa orang sakit kena bincang tentang hukum. Kan, maknanya tu kalau orang sakit tu, pakcik tahu tak dalam masalah ni ada campur dia tu, ya Allah, aku nak fikir dia mati ni, dia nak ceramah pasal semayang pula. Kan, so benda ni banyak kena bincang masa tengah sihat. So saya rasa menjadi penting peranan kepada ustaz-ustaz, kepada Persatuan Islamic Society, kepada mereka yang ada kesedaran benda ni untuk bawa benda ni kepada mass, to create the consciousness ketika mereka sihat. Ya? Baik, saya berikan contoh gini sebab katakanlah daripada daripada Penang sini, daripada sini saya nak pergi ke tempat, saya bawa kereta 120 km sejam. Tiba-tiba saya jumpa satu papan tanda tulis saya hanya boleh bawa 80 km sejam. Kereta saya, lesen saya. Why should I obey instruction yang diberikan oleh satu tiang di tepi jalan ni? Well, this is a free country. Sekarang saya lah nak bawa 120 ke 120, saya bawa 120. Kemudian sampai di lampu merah, simpang 4 ada lampu syarat, lampu merah. Pada pandangan saya, apa yang paling baik ialah saya sampai ke rumah secepat mungkin. Because my kids are waiting, isteri menunggu, banyak benda nak kena buat di rumah. Kenapa saya mesti berhentikan kereta saya demi untuk mematuhi satu
satu tiang bodoh dekat simpang ni, kalau boleh cakap macam tu lah. Why? So dia kata, it's okay, I don't want to stop, this is my car, I am the one who having the license and everything, so saya nak redah saja. Apa akan terjadi? Accident. Orang yang waras, dia tidak akan menganggap peraturan-peraturan jalan raya itu sebagai sekatan. Tetapi peraturan-peraturan itu sebenarnya adalah panduan untuk keselamatan, supaya kebebasan saya tidak menjadi kemenangan kepada orang lain. Bila Allah SWT turunkan peraturan dan hukum, masa solat kena macam ni, dalam hospital kena macam ni, ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat, itu bukan sekatan untuk meningkat kebebasan kita, tapi itu adalah rahmat daripada Allah, supaya kehidupan kita ini ada sistem dan peraturan. So this is something yang mutakaki je lah ya, untuk kita renungkan bersama. Okey, ini yang saya nak sentuh, especially bila Prof lontarkan persoalan jawapan kepada soalan yang ditanya oleh Presiden ya, Islamic Society tadi, iaitu apa yang student boleh buat untuk benda ni. Saya difahamkan yang at least setahu saya UIE Kuantan dia ada satu subjek khas berbincang tentang ibadah pesakit. Tetapi di tempat-tempat yang lain kita optimis lah, insyaAllah dia akan getting akan ada sedikit demi sedikit. Tetapi poin saya ialah apa yang student boleh buat ialah mereka perlu belajar dan memahami perkara-perkara ini di peringkat sekarang ni. Maksud dia, sebagai seorang ustaz dengan latar belakang pengajian dalam Islamic Studies, tidak mudah untuk saya memahami term-term dan apa yang ada di dalam dunia perubatan. Tetapi saya syukur atas dua nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nikmat yang pertama ialah saya lama duduk di Ireland, yang mana 90% daripada penduduknya yang Melayu, Malaysian, adalah sama ada pelajar perubatan ataupun doktor-doktor. So kalau saya tak nak ambil tahu tentang perubatan, saya akan jadi kesumbang selama-lama ni. So semua orang cerita benda tu je, kat rumah cerita pasal hospital, balik rumah cerita pasal hospital. Jadi kalau saya tak nak ambil tahu, tengah-tengah lah saya akhirnya cari kawan kat internet je kot kan. Kawan di alam offline ni tak ada siapa yang dia buat kawan. So pengalaman duduk di Ireland tu banyak expose, sedikit sebanyak membantu saya. Kemudian yang kedua, saya berhijrah daripada habis belajar ke Jordan, saya pergi ke Ireland, ke UK asalnya, untuk sambung belajar supaya sampai PhD dan jadi doktor. Saya tak sempat sampai ke PhD untuk jadi doktor, tapi cuma dapat kahwin dengan doktor. Saya fikirlah. Dan apabila saya berkahwin dengan doktor, saya rasa isteri saya adalah orang yang paling banyak membantu saya, sebab bila dia balik rumah dia suka cerita dari segi apa pengalaman dia, apa yang berlaku dan sebagainya, dan saya belajar sedikit sebanyak. So dari satu sudut, benda itu membantu saya untuk buat kerja di IJN. Contohnya lah ya, kalau boleh saya bagi contoh kecil lah ya. Ada seorang patient mengadu kepada saya, dia kata dia tak boleh tidur malam. Jadi saya tanya, kenapa? Pakcik sekadar tak boleh tidur ke, ataupun ada macam nampak apa-apa ke, macam lah kat situ, mana hospital pun ya. Jadi pakcik tu kata ada lah, dia selalu macam nampak benda-benda yang menakutkan. Jadi saya rasa kalau saya gunakan pengetahuan solid saya tentang Islamic Studies tadi, mungkin saya akan terus cepat jump to the conclusion, ini mesti gangguan jin kan, dan saya akan buatlah apa yang patut buat, which is something yang well justified. Tapi yang saya ingat ni ialah saya tanya pada nurse apa painkillers yang pakcik ni pakai, dan pakcik ni pakai morfin. Dan saya teringat sebab saya pernah mengalaminya, bahawa ada setengah orang dia tak boleh tolerate dengan morfin. Salah satu side effect dia ialah nightmare. Jadi kot-kot lah kalau tukar painkillers boleh menghilangkan